Assalamualaikum, saya Auni dari kelas 6 bawah Buhari akan membentangkan tajuk takzir part 2. Perbezaan Antara hukum takzir dengan hukum hudud. Dari sudut kadar, hukum hudud ni hukum ditentukan syarat tentang kadar dan jenisnya dengan nas soreh. Hukum takzir, hukum tidak ditentukan dan dihadkan oleh syarak, diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Sudut tentang kewajipan pelaksanaan, wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah tidak berhak memberi kemaafan, pelepasan atau menggugurkan hudud. Itu dari hukum hudud lah. Kalau hukum takzir bukanlah wajib dilaksanakan. Sudut tentang bersepakat dengan asal atau kaedah ammah. Kalau hukum hudud tidak dibezakan walaupun berbeza tubuh badan pelaku jarimah. Kalau hukum takzir pula bersepakat dengan asal atau kaedah ammah yang ditetapkan oleh perbezaan hukum dengan perlainan kesalahan. Dari sudut sifat jarimah, hukum hudud tidak dikenakan kecuali melakukan maksiat. Manakala hukum takzir dengan diikuti oleh sebab kerosakan bukan kerana maksiat. Kalau sudut gugur hukum hudud ni tidak boleh gugur. Hukum takzir kadang-kala gugur hukuman dia. Kalau kesan taubat, hukum hudud tidak gugur. Hukum takzir gugur dengan sebab bertaubat. Memelihara suasana yang ringan dipandang dari jenis kesalahan kalau hukum hudud. Kalau hukum takzir dipandang kepada jaminan yang dilakukan. Dari sudut hak Allah dan hak hamba, hukum hudud ni semuanya hak Allah. Kalau hukum takzir ada kalanya memelihara hak Allah, ada kalanya memelihara hak manusia. Dari sudut jaminan kebinasaan, hukum hudud kebinasaannya berlaku pada hudud adalah tidak terjamin. Manakala kalau hukum takzir ni, jika berlaku kebinasaan pada takzir, wajib dibayar ganti rugi. Seterusnya, individu yang berhak atau berkuasa melakukan hukuman takzir selain pemerintah ada 3. Yang pertama, bapa. Bapa berhak mentakzir anak-anaknya yang masih kecil secara takbir. Yang kedua, penghulu. Penghulu ni boleh mentakzir hambanya tentang hak dirinya dan hak Allah. Yang terakhir, suami boleh mentakzirkan isterinya secara takbir apabila nusyuz. Ulama tentang bunuh di tali gantung dan sebaik sebagai takzir. Masuk pengertian takzir dulu. Dari segi bahasa, takzir ni dia menolak, menarang atau mencegah. Dari segi istilah pula, takzir ni sejenis hukuman yang tidak ditetapkan keadaannya atau bentuknya yang dilaksanakan bagi menunaikan hak Allah dan hak manusia terhadap kesalahan-kesalahan selain hukuman kisah, hudud, diat dan kifarah. Pada pendapat para fuqaha, hukuman gantung ni mengharuskannya sebagai takzir apabila mengadili kepentingan umum. Wajib pemerintah menentukan kesalahan jenayah yang harus dikenakan hukuman bunuh. Pendapat yang kedua, Al-Hanafiyah dengan Al-Malikiyah dihukum gantung untuk memelihara masyarakat dari terjerumus dalam jenayah. Pendapat yang ketiga, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Harus membunuh pengintip rahsia dan harus membunuh orang yang mengejek orang lain untuk melakukan bid'ah, mengajak orang lain melakukan bid'ah. Yang keempat, jumhur ulama harus membunuh pengintip rahsia, yakni Muslim apabila dia mengintip untuk musuh bagi menentang orang Islam. Kesimpulan hukum yang dikenakan bunuh di tali gantung ni ada 4 lah. Yang pertama, mencerca Rasulullah SAW. Yang kedua, menjadi pengintip rahsia. Yang ketiga, liwat. Yang keempat, melakukan perkara bid'ah. Hukum sebaik, kesalahan yang dikategorikan sebagai hudud dan kisas boleh dikenakan hukuman sebat yang tidak melebihi 10 kali sebat. Hal ini bersandarkan hadis yang bermaksud janganlah disebat lebih daripada 10 kali sebat kecuali dalam kes hudud daripada hudud Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
persoalan semasa tentang hukuman takzir. Yang pertama, tidak menghormati Ramadan. Mana-mana orang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan ni yang menjual kepada mana-mana orang Islam makanan, minuman atau rokok untuk dimakan, diminum atau dihisap. Ciri orang kedua ni, makan atau minum secara terbuka di tempat awam. Kesalahan-kesalahan tersebut akan dikenakan hukuman. Kesalahan yang pertama, didenda tidak melebihi 1,000, dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Manakala kesalahan kedua, didenda tidak melebihi 2,000, dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kedua, tidak menunaikan solat Jumaat. Mana-mana orang lelaki yang balik tidak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah akan dikenakan hukuman, iaitu didenda tidak melebihi 1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Syarat-syarat yang membolehkan pesalah dihukum di bawah kesalahan tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Jumaat ada 5. Yang pertama, lelaki Islam. Yang kedua, berakal dan balik. Yang ketiga, tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya. Yang keempat, meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan yang kelima, tiada uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah. Okey, yang ketiga, mengembangkan doktrin agama. Okey, kesalahan yang berhubung dengan akidah ada 3 seksyen. Yang pertama, seksyen 4, doktrin palsu. Ciri-ciri dia, yang pertama, melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubung agama Islam di mana-mana tempat. Yang kedua, ciri dia, melakukan sesuatu kesalahan jika doktrin atau upacara ataupun perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak. Hukuman atas kesalahan ini didenda tidak melebihi 5,000 atau dipenjara selama tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6. Seksyen 5, mengembangkan doktrin agama. Mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang Islam akan disabitkan kesalahan, iaitu didenda tidak melebihi 3,000 atau dipenjara tidak lebih dari 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 11, mengajar agama tanpa tauliah. Hukuman dia, didenda tidak melebihi 5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Persoalan yang keempat, khalwat. Rasulullah SAW pernah melarang lelaki dan perempuan berduaan di tempat yang tiada orang. Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam seksyen 27, khalwat, orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya akan dikenakan denda tidak melebihi 3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Persoalan yang terakhir iaitu perbuatan tidak sopan di tempat awam. Kesalahan jenayah syariah. Dalam atas seksyen 29, perbuatan tidak sopan di tempat awam. Ciri-ciri iaitu mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana di tempat awam akan dikenakan hukuman didenda tidak melebihi 1,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Antara contoh perbuatan yang dilakukan seperti yang pertama, bercumbu-cumbuan. Yang kedua, berpeluk-pelukan. Yang ketiga, bertuturan atau isyarat lucah atau berpakaian yang menggairahkan. Yang keempat, perbuatan yang tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak. Sekian, terima kasih.